Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk Berita Monitor TV malam ini. Ketua Menteri berkata sidang Parlimen seharusnya dijalankan lebih daripada sehari bagi membolehkan wakil rakyat membahaskan usul. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, persidangan Dewan Rakyat seharusnya dijalankan lebih daripada sehari bagi membolehkan wakil rakyat membahaskan usul dan bukan sekadar mendengar titah diraja. Beliau berkata biarpun titah diraja itu penting, namun dalam masa yang sama ahli parlimen perlu mengemukakan persoalan berdasarkan isu dibangkitkan rakyat di kawasan masing-masing. Ketua Menteri yang juga ahli parlimen sempurna berkata, ketika negara berdepan COVID-19 adalah penting untuk memaklumkan kepada rakyat mengenai keadaan semasa pandemik itu serta hala tuju negara memerangi ancaman virus itu. Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata adalah tidak berbaloi kepada wakil rakyat yang datang dari jauh untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat yang berlangsung hanya sehari. It's very important to listen to the Tita Tuanku, but at the same time, it is equally important for us to also to know what is happening to where the country is facing now under COVID and where are we heading. How do we resolve the problem? Because it cannot be transmitted. You cannot just disseminate info to one way. For example, like Astro just telling to a news announcement by some of the senior ministers is a one-way traffic. It must be discussed. There will be some question, I suppose, that will be posed by some of the members of parliament where they're representing the people from their own area. So at least we can explain, enlighten the people, because quite a number, big chunk of our population is not in the know. Where is our position now? Where are we heading? So these are the sort of issues, quite critical, where the people at large wanted to know. So that was a request. Beliau yang mengesahkan akan menghadiri sidang Parlimen Isnin ini berkata, jika sidang Dewan Undangan Negeri Sabah boleh dilangsungkan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan, persidangan Dewan Rakyat juga boleh berbuat demikian. It's a very, orang bilang Dewan yang mulia. So we rest assured kita bangkit, kita soal like what we have done in Sabah lah. We spent 3 days in Sabah listening to ucapan TYT. Lepas itu kita bawa bil, luluskan bil peruntukan untuk 650 juta. Yang penting kita nakkan supaya jelaskan kepada rakyat. Ya? Jangan kita bimbang. Ini Dewan ini satu Dewan di mana ada kemuliaan, ya, ada proses. Ini dalam just takkan nak memenuhi syarat sidang Dewan sekali dalam 6 bulan. The law and the constitutions, if we don't have persidangan Dewan sekali, automatically dissolutions of parliament. Tapi nak penuhi dengan ucapan Tita Tuanku, kita rasa kita datang dari jauh. Kita rasa rakyat bertanya, pasal rakyat tanya dengan kita banyak. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan kuih muih Hari Raya Aidilfitri kepada anggota keselamatan di Kota Kinabalu pagi tadi. Semalam, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dalam satu kenyataan memaklumkan persidangan Dewan Rakyat pada 18 Mei ini hanya melibatkan titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pindaan itu dibuat selepas menerima surat pemakluman daripada Perdana Menteri selaku Ketua Eksekutif Tan Sri Muhyiddin Yassin. Institusi parlimen yang merupakan badan tertinggi dalam sistem demokrasi negara mencipta sejarah apabila dicemari oleh pengaruh kuasa politik sehingga peranannya sebagai tempat membincangkan masalah negara terhakis. Ini berikutan keputusan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang menghadkan sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei depan hanya untuk mendengar titah diraja semata-mata tanpa sesi perbahasan. Ini kali pertama dalam tempoh 61 tahun sejak Dewan Rakyat bersidang pada 11 September 1959 di mana sidang hanya diadakan selama sehari pada 18 Mei depan.
Ramai melihatnya sebagai hanya untuk melengkapkan syarat agar PN dapat terus memerintah negara selepas menumbangkan Pakatan Harapan PH bukan melalui pilihan raya umum. Mengulas perkara itu, Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mohammad Aziz Jaman berkata, perkembangan terkini itu menunjukkan demokrasi sudah semakin mati di Malaysia. Katanya kerajaan persekutuan tidak seharusnya menjadikan COVID-19 sebagai alasan bagi Dewan Rakyat bersidang hanya 1 hari Isnin depan. Datuk Mohammad Aziz secara sinis berkata, adalah lebih baik Dewan Rakyat hanya menggunakan sidang video melalui aplikasi Zoom sahaja untuk mendengar tita diraja tanpa perlu wakil rakyat khususnya dari Sabah bersusah payah hadir ke bangunan Parlimen. Katanya kesemua ahli parlimen yang hadir turut diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 pada 14 dan 15 Mei sebelum dibenarkan menghadiri persidangan, namun tidak ada gunanya juga jika tiada perbahasan yang berlangsung. Tegasnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh mengambil peluang untuk membuktikan beliau mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat melalui persidangan Parlimen pada kali ini, namun apa yang berlaku sebaliknya. Sementara itu, Ketua Menteri berkata biarpun pergerakan rentas daerah di Sabah telah dibenarkan, namun kawalan keselamatan masih diteruskan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat di negeri ini terus terjaga. Selain menjaga sempadan daerah, kerajaan negeri juga akan terus memperkukuhkan kawalan keselamatan di sempadan agar tidak dibolosi oleh anasir-anasir luar. Segi pengawalan sempadan, border control ada, ya. Kita tidak mahu bila ada laluan yang kita boleh gelakkan, contoh macam transshipment ataupun menjual barang-barangan yang ada, akan ada anasir-anasir yang turut tumpang untuk membolosi sempadan kita. Jadi kita perlu dalam keadaan siap siaga. Tidak berhenti bila kita buka daerah ke daerah itu, maka ianya tidak ada kawalan. Dia must be some form of control. Beliau berkata semua pergerakan rentas daerah juga tidak perlu lagi mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa dan boleh dilakukan sama ada dengan menaiki pengangkutan awam mahupun kenderaan persendirian. Jelas beliau bagi pengangkutan awam dan udara, kapasiti penumpang yang dibenarkan hanyalah separuh daripada biasa untuk membolehkan jarak selamat dilakukan. Dia ada pengawalan, ya, tapi terhad. Ya. Kita galakkan mereka boleh daripada green area to green area. Tapi dari segi SOP yang kita telah letakkan, contoh kalau bas yang mereka boleh gunakan, ya, jangan gunakan bas itu sepenuhnya, 50% saja. Ya, rentas daerah yang ada, semua ada menerusi darat, laut maupun udara. Saya telah nasihatkan ASEA, saya sendiri bercakap dengan Tan Sri Tony Fernandes, di mana kita boleh tambah penerbangan daripada Kota Kinabalu ke Tawau, daripada Kota Kinabalu ke Sendakan, ya, daripada Kota Kinabalu Sendakan ke Datuk, sama ada menggunakan ASEA maupun Penima Swing, tapi mereka tidak harus memenuhi ruang tempat duduk itu. 50% of the space yang ada harus hanya diberikan untuk mengelakkan mereka ini terjangkit. Begitu juga bas-bas yang ada. Datuk Seri Mohammad Syafi berkata biarpun kebenaran diberi untuk ziarah menziarahi semasa Aidilfitri kelak, namun ia harus dikawal dengan baik dan rakyat juga perlu prihatin dengan menjaga keselamatan dan kesihatan mereka agar tidak berlaku jangkitan COVID-19. Berkata kerajaan Sabah akan mengambil pendekatan komprehensif untuk terus membantu pengusaha pengangkutan awam yang beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 6. Beliau berkata pengangkutan darat, laut dan udara diwajibkan mematuhi SOP ditetapkan dengan menghadkan kapasiti tempat duduk kepada 50% saja dan ada pengusaha yang mengadu peraturan itu menyebabkan mereka tidak dapat menampung kos operasi. Saya tahu kadang-kadang ada pihak yang mengadu, kadang-kadang bas daripada contoh Kota Kinabalu sampai ke Menumbuk ataupun sampai ke Kuala Punyo. Kalau hanya memuatkan separuh mungkin belanja minyak mereka tidaklah begitu boleh menampung kos, ya, daripada Menumbuk ke Kota Kinabalu. Tapi dalam keadaan pada hari ini pihak kerajaan akan cari jalan untuk bagaimana membantu mereka daripada bas itu langsung tidak bergerak. Baik. Datuk Seri Mohammad Syafi berkata beliau juga telah meminta syarikat penerbangan supaya menambah kekerapan penerbangan dari Kota Kinabalu ke Tawau, Sandakan dan Lahadatu sepanjang PKP Tahap 6. Macam yang lain, saya nasihatkan tadi penandis yang ada, kapal terbang mereka terkandas just parking along the bay yang ada. Tapi sebagai tahu, rather than you just
not mobile, kos operasi dia terpaksa ditampung, baik dia terbang. Walaupun mungkin hasil yang diperolehi hanya separuh, tapi sekurang-kurangnya dia boleh menampung operating cost yang disediakan oleh pihak-pihak peniaga, termasuklah pengendali teksi dan juga penerbangan yang ada. Baik kita mula buka secara berperingkat-peringkat. Dalam majlis itu, Ketua Menteri menyerahkan kuih-muih kepada 9 agensi keselamatan, sumbangan lebih 30 agensi kerajaan, kementerian, syarikat berkaitan kerajaan dan persatuan. Semua perkhidmatan awam negeri Sabah dibenar beroperasi seperti biasa selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 6 berkuat kuasa hari ini sehingga 9 Jun depan. Namun semua perkhidmatan awam kerajaan negeri perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dari semasa ke semasa. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, keputusan itu dibuat untuk memastikan perkhidmatan kerajaan negeri berada di tahap yang cekap dan berkesan. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Safar berkata kehadiran kaki tangan di organisasi masing-masing hendaklah sekurang-kurangnya 60% di pejabat dan 40% bekerja dari rumah. Penjadualan kerja hendaklah mengambil kira kebajikan, keselamatan dan penggiliran kaki tangan. Beliau juga berkata penggunaan aplikasi dalam talian adalah digalakkan dan diperluaskan untuk meminimumkan kehadiran pelanggan di kaunter dan pejabat kerajaan. Ketua agensi diberi kuasa untuk menentukan penggiliran kaki tangan yang perlu hadir ke pejabat dan yang bekerja dari rumah. Walau bagaimanapun, ketua jabatan boleh mengeluarkan arahan bekerja kepada mana-mana kaki tangan di bawah jagaan masing-masing yang bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan kerajaan dari semasa ke semasa. Katanya semua ketua agensi diingatkan untuk memastikan bahawa semua SOP keselamatan dan kesihatan dipatuhi sepenuhnya oleh kaki tangan masing-masing bagi memastikan tidak berlaku penularan COVID-19 di tempat kerja. Berkuat kuasa semalam, semua individu termasuk pelajar institusi pengajian tinggi IPT yang balik ke Sabah diwajibkan menjalani kuarantin di pusat kuarantin yang disediakan. Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Christina Rundi berkata arahan kuarantin itu susulan wujudnya kluster IPT di negeri ini. Sebelum ini, Kerajaan Sabah telah memberi kebenaran kepada seramai 11,000 pelajar tanpa gejala untuk menjalani kuarantin di rumah sebaik sahaja pulang ke negeri ini. Setakat ini, 2 pelajar dari Semenanjung telah didapati positif dan Sabah juga telah mengenal pasti kluster baharu yang membabitkan 3 pelajar di universiti tempatan. Katanya semasa berada di pusat kuarantin, penilaian kesihatan dan risiko akan dibuat oleh pegawai kesihatan sekiranya keputusan pengesahan didapati negatif. Sekiranya didapati sihat dan risiko jangkitan adalah rendah, pegawai tersebut boleh memberi kebenaran untuk melengkapkan baki tempoh kuarantin di rumah. Walau bagaimanapun, kebenaran untuk menjalani kuarantin di rumah tertakluk kepada kesesuaian infrastruktur rumah dengan mengambil kira faktor kesesakan dan risiko jangkitan kepada penghuni lain, terutama yang berisiko. Selain itu, beliau turut mengingatkan semua individu yang diperintah menjalani kuarantin di rumah agar terus mematuhi perintah itu dengan ketat dan penuh tanggungjawab. Apa yang pasti, Lebaran tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya kerana orang ramai perlu berkorban demi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Biarpun tidak dapat pulang ke kampung halaman menyambut Aidilfitri bersama keluarga, namun tindakan itu perlu demi memastikan orang tua di kampung tidak terdedah dengan risiko jangkitan virus itu. Bagi kebanyakan warga kota yang kami temui, persediaan Aidilfitri kali ini dilakukan secara sederhana dengan keutamaan kepada pakaian anak-anak. Baju raya ada jugalah beli. Satu pasang begitu. Kalau dulu raya-raya dulu adalah 2-3 pasang kan. Tapi tak tahu lagi boleh balik kampung kah, tidak dapat balik kampung kah. Jadi di mana tu? Di Tawau. Diorang bilang boleh sudah merentas daerah, tapi kita pun takutkan orang tua nanti manalah tahu terjangkit ke apakah. Jadi kita memilih untuk tidak balik kampung lah. So beraya di KK? Ya, beraya di KK sejalan dengan family husband gitu. Sebanyak 170,000 telah diperuntukkan kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air di Kampung Penimbawan Tuaran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, tangki paip graviti yang ada di kampung itu sangat kritikal dan tidak mampu menampung keperluan penduduk.
Kawan ini sudah sekian lama menghadapi masalah bakalan air, sehingga akan tangki satu tangki buah tangki yang terletak di sana sudah sukar berfungsi dan saya sangat kasihan. Saya telah mengarahkan pegawai-pegawai untuk meneliti ini dan saya bersetuju untuk mengagihkan peruntukan untuk tujuan itu. Sekurang-kurangnya 170.000 kita akan peruntukan di sana untuk mengatasi bakalan air pipe gravity yang tidak lagi begitu berfungsi dan dengan ini mudah-mudahan kita dapat selesaikanlah. Saya tidak tahu, kita sedang berusaha sedaya upaya kalau dapat selesaikan sebelum hari raya lagi cantik. Madius yang juga ahli Parlimen P170 Tuaran berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengagihkan pakej bantuan makanan fasa 5 untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamparuli hari ini. Sebanyak 1,000 pakej makanan disampaikan kepada Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK untuk diagihkan kepada penduduk terjejas di kampung seliaan masing-masing. Majlis berkata selain penimbawan, peningkatan keperluan asas penduduk juga akan turut diberi tumpuan di kawasan-kawasan lain di dalam Parlimen Tuaran. Ini khususnya di kawasan Tamparuli dan Kiulu, bila musim kemarau tidak kurang daripada 41 buah kampung yang terpaksa kita antar air. Jembatan air yang akan mengantarkan air. Jadi kita mau fokus pada kampung-kampung ini, kita tidak akan dapat selesaikan semuanya, tapi kita akan mulai satu persatu. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan jalan raya, memang tak akui banyak jalan-jalan raya yang menghadapi masalah. Ya. Jadi sedangkan bila kita tengok dalam rekod selama ini sudah dibawa penyelenggaraan, ada yang membawa batu kelikir dan sebagainya, tetapi tidak selesai-selesai. Jadi oleh sebab itu pendekatan kita kali ini walaupun kita tidak dapat menyelesaikan semua, kita simen sejak jalan-jalan ini. Ya. Tidak akan selesai semua, tetapi asal kita bermula dan akan disambung di masa akan datang. Hadir sama penolong pegawai daerah Tamparuli, Herman Tuginging, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparuli, Jeffrey Teo dan Setiausaha Politik Madius, Joycin Romut. Dua anggota polis berpangkat Kopral dari Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau direman 5 hari bagi membantu siasatan dakwaan menerima rasuah sebanyak RM3,000 supaya tidak mengambil tindakan selepas penemuan peralatan menghisap syabu di dalam rumah seorang individu yang juga pengadu dalam kes ini. Perintah reman bermula hari ini dikeluarkan Hakim Mahkamah Session Keningau, Marlina Ibrahim. Kedua-dua suspek berusia 37 dan 44 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 17-E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 yang mana-mana lebih tinggi. Semalam pengarah SPRM Sabah S. Karunanithi dalam satu kenyataan berkata, kedua-dua anggota polis itu disyaki menerima wang rasuah RM3,000 daripada seorang pengadu supaya tidak mengambil tindakan terhadapnya selepas penemuan peralatan menghisap syabu di dalam rumah individu berkenaan. Mereka ditahan di IPD Keningau pada pukul 2.30 petang semalam. Sekian BTTV malam ini, saya Salvinus Saripul.